Yang Hormat Macang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, terima kasih sekali lagi kesempatan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan pindaan Akta Lembaga Hasilan Negeri 1995 Kelantan, di mana barangkali di 6 telaga minyak ini, saya semak lagi, DJDA Blok A 18 reserve-nya gas 2.8 trilion standard cubic feet per day. Mula pengeluaran Mac 2005, banyak mana dihasilkan? 390 million standard cubic feet per day. April 2007, 590 million standard cubic feet per day. 2008, 790 million cubic feet per day. Blok B17, pengeluarannya akan bermula pada hujung 2009, dijangkakan sebanyak 270 MCF per day, dan 50% pengeluaran ini adalah milik negara kita. Artinya ada aktiviti petroleum di sini. Tuan Dipertua, kalaulah kita semak balik, di dalam parlimen yang mulia ini berulang kali wakil-wakil daripada Kelantan, bukan saja sesi ini, bahkan sesi yang lepas, berulang kali bertanyakan apakah rasional kerajaan untuk tidak memasukkan Kelantan sebagai negeri penerima bayaran royalti. Kalaulah 4 negeri ini terlibat menghasilkan petroleum, kenapa hanya Terengganu, Sabah dan Sarawak yang menerima bayaran royalti? Sedangkan ini adalah satu jaminan di dalam perlembagaan persekutuan. Di dalam parlimen ini, waktu angkat sumpah, kita berjanji dan berikrar akan menjunjung, mempertahankan perlembagaan negara kita. Terkandung dalam semangat dan prinsip perlembagaan itu adalah negeri-negeri ini boleh menerima bayaran royalti minyak. Dan kalau begitu, apa alasan Kelantan tidak menerima bayaran royalti minyak ini? Ini persoalannya. Ya, ini persoalan pokoknya. Saya menjangkakan dari maklumat yang saya dipahamkan, hasil daripada eksplorasi petroleum di Kelantan ini menyumbang kepada 1.7 bilion setahun. Oleh kerana data tahun 2003 sebelumnya tak ada, saya anggarkan pada tahun 2004 ke atas, 204 onwards. Katalah saya ambil 5 tahun, 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008. Ini sudah 5 tahun. Dikalikan dengan 1.7 bilion dan dikalikan dengan 5% kadar royalti, Kelantan sebenarnya layak menerima royalti hampir 500 juta ringgit. Persoalannya, Tuan Dipertua, kenapakah kerajaan pusat tidak melaksanakan perkara yang termaktub di dalam perlembagaan? Ya, tadi saya dengar ada rakan-rakan saya bertanya, tunjukkan bukti, tunjukkan bukti. Nah, sekarang saya bagi buktinya. Saya perlukan jawapan yang jujur dan bertanggung jawab. Kalau betul-betul nak bela orang Melayu, Kelantan itu 96% orang Melayu. Minta laluan sikit, Yang Berhormat. Sila. Terima kasih Yang Berhormat kerana memberi peluang pada saya dan membuktikan dengan fakta yang terperinci bagaimana diskriminasi dan ketidakadilan layanan kerajaan persekutuan terhadap rakyat Kelantan. Apa saya nak minta pandangan Yang Berhormat ialah berkenaan dengan bagaimana perjanjian yang telah dibuat oleh kerajaan Malaysia dengan Thailand apabila pendaratan gas telah dibuat di Thailand, dan jawapan bertulis saya dapat semasa saya berada di dalam negara ialah 50% daripadanya diberi kepada kerajaan Thailand, sedangkan rakyat negeri kita sendiri dianaktirikan 1 sen pun tidak diberi di Kelantan atas royalti ini. Apa pandangan Yang Berhormat? Terima kasih rakan saya dari Rantau Panjang. Tuan Dipertua, tempat sumber gas di kawasan sempadan bersama itu, jaraknya ke Songkla ialah 278 km. Jaraknya ke perairan Tumpat ialah 100 km. Tapi sanggup dibawa sampai ke Songkla sana. Ya, 278 akan melibatkan kos yang lebih besar. Ya.
daripada kena terpaksa bayar pula bila nak letak pipe gas itu di bumi Thailand, kena bayar lagi fee-nya, kena bayar lagi yurannya kepada Thailand. Di Kelantan ini cuma 100 km berbanding 278 km ke Songkla. Tetapi sampai hati Kerajaan Barisan Nasional yang di Kerajaan Pusat ketika terpekik terlolong nak bercakap baik, nak buat baik, nak kuasuarakan one government, one Malaysia, rakyat didulukan, terang-terang berdasar kepada statistik dan perangkaan ini tak ada istilahnya, melainkan memang dendam politik dan niat jahat politik yang sukar nak kita lupakan. Ya. Tuan Dipertua, saya tadi membentangkan dan memohon satu jawapan yang bertanggungjawab daripada menteri yang berkenaan. InsyaAllah akan saya tampilkan lagi beberapa penemuan menarik dalam soal ini, dalam isu ini. Kalau nak dibandingkan juga Tuan Dipertua, hasil kepada Kelantan atau sumbangan kerajaan pusat pada Kelantan, kita cuma perlu menyemak balik jumlah peruntukan di bawah rancangan Malaysia 5 tahun, rancangan Malaysia ke-4, rancangan Malaysia ke-5, rancangan Malaysia ke-6 misalnya, ya. Jumlah peruntukan kerajaan pusat pada Kelantan untuk setiap rancangan 5 tahun itu Tuan Dipertua tidak pernah melebihi 2,000 juta ringgit. Tidak pernah melebihi 2,000 juta ringgit. 2 bilion. Pada tempoh yang sama rancangan Malaysia ke-4, ke-5, ke-6 untuk negeri-negeri lain, Perak, Selangor, misalnya Johor, Pulau Pinang, di bawah rancangan Malaysia 4, 5, 6 ni, semaklah data. 7 bilion, 9 bilion, 11 bilion, 14 bilion. Kelantan 2 bilion dalam masa 5 tahun peruntukan rancangan Malaysia. Sebab itu waktu Perdana Menteri Abdullah Badawi mengambil tempat, maka diberi sumbangan mencecah hingga 6 bilion. Maka waktu itu baru ditunjukkan bahawa tidak ada pilih kasih. Beginilah kasih dan sayangnya kerajaan pusat pada Kelantan. Hakikatnya berpuluh tahun sebelum itu Kelantan terabai. Pada masa yang sama diserang bertubi-tubi bahawa tak pandai memerintah, tak pandai mentadbir, tak pandai membangunkan rakyat. Kalaulah royalti minyak ini ditunaikan, timbalan menteri yang jaga Felda tak payah berlakon turun menoreh di Manik Urai. Tak payah pun. Sebab 500 juta ini bersamaan dengan setahun setengah hasil kerajaan negeri. Jadi Kelantan sekarang nilai revenue sekitar 350 juta. Bagi saja royalti pada kita, kita tahu macam mana nak uruskan. Dalam keadaan pendapatan Kelantan yang tak seberapa itu pun Tuan Dipertua, kita dapat melaksanakan program kebajikan rakyat. Misalnya, program kebajikan khairat mati warga emas yang kita namakan Skim Pelindungan Sosial Tengku Anis. Kita mulakan dengan peruntukan 3 juta ringgit. Hari ini 96,672 orang Kelantan, Melayu, Cina, India, Siam dan orang asli, Islam dan bukan Islam, mendapat manfaat daripada skim ini. Alhamdulillah, 3 juta saja kita perlukan untuk memulakannya. Dan hari ini skim ini diikuti di negeri Selangor dengan sasaran 278,000 warga emas daripada Selangor, dan insya-Allah kita kembangkan nantinya di wilayah persekutuan dengan peruntukan cuma 20 juta ringgit. Dengan pendapatan yang sedikit kita tahu menilainya. Bayangkanlah kalau sekiranya kerajaan pusat betul-betul berlaku amanah dalam memulangkan balik hak rakyat negeri Kelantan seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan, kita boleh buat banyak lagi untuk rakyat. Tetapi kerana hal ini tidak berlaku, kita menguruskan perjalanan perbelanjaan negeri secara cermat dan berhemah. Itu pun rakyat memberikan kepercayaan kepada kita sejak tahun 1990 sehingga sekarang. Tuan Dipertua, 3 perkara yang saya bangkitkan tadi, soal pertama cukai individu dan korporat yang tinggi menyekat daya saing, yang kedua keselamatan maklumat, dan yang ketiga tentang cukai petroleum, penganiayaan terhadap negeri Kelantan. Saya mohon mendapatkan reaksi balas jawapan yang bertanggungjawab daripada pihak kerajaan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,